مولاي صل وسلم دائما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يسر ولا تعسر يا كريم. Alhamdulillah, yang pertamanya terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Muhammad Akil, seterusnya kepada ibu bapa saya dan juga rakan-rakan saya. InsyaAllah pada hari ini saya ingin membentangkan sedikit berkenaan dengan tajuk saya pada hari ini, berkenaan dengan Sunan Ibn Majah. Jadi kita terus masuk pada pendahuluan. Yang pertamanya sejarah penulisan hadis. Ketika Nabi masih hidup, pada awalnya Nabi telah melarang untuk ditulis hadis kerana dibimbangi bercampur dengan ayat Al-Quran, disebabkan kedua-duanya keluar daripada mulut baginda yang mulia. Ulama berpendapat bahawasanya larangan menulis hadis ini adalah ditujukan kepada mereka yang baru sahaja memeluk Islam dan baru belajar menulis, akan tetapi tidak kepada mereka yang sudah mahir menulis dan juga teguh imannya. Selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW yang mulia, para sahabat telah menyampaikan ilmu dengan cara meriwayatkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ialah Sayyidina Abu Hurairah dan juga Sayyidatina Aisyah, dan masing-masing telah meriwayatkan sebanyak 5,374 buah hadis, iaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidatina Aisyah sebanyak 2,210 buah hadis. Seramai 9 orang murid telah mencatatkan hadis daripada Abu Hurairah, manakala 3 orang murid daripada Sayyidatina Aisyah. Hadis yang ditulis pada zaman sahabat, hadis ni belum ditulis secara khusus dan bersederak, dan juga belum dibukukan. Pada zaman tabi'in, Islam semakin berkembang dan umat Islam semakin bertambah. Perkara ini telah menyebabkan wujudnya pelbagai perselisihan yang membawa kepada lahirnya firqah-firqah tertentu dan juga mazhab seperti mazhab Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan lain-lain. Rentetan itu, hadis-hadis palsu mula timbul untuk kepentingan peribadi dan bagi mendokong sesuatu kumpulan tertentu. Oleh hal yang demikian, Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah bangkit untuk mempertahankan kesucian hadis Nabi dengan memerintahkan Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri untuk mencatat dan menulis serta mengumpulkan balik hadis-hadis Nabi dalam bentuk kitab untuk diedarkan ke seluruh pelosok wilayah Islam. Usaha Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini untuk membendung penyebaran hadis palsu ini haruslah dipuji, kerana Nabi Muhammad SAW telah menyatakan larangan untuk sesiapa yang berdusta kepada Nabi akan dimasukkan ke dalam neraka. Sabda baginda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta ke atasku, maka dia telah menempah satu tempat baginya dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Kita pergi kepada latar belakang kitab. Nama sebenar kitab Sunan Ibn Majah ialah Kitab Sunan Al-Mustafa. Kitab ini disusun berdasarkan bab-bab fiqh, dimulakan dengan bab bersuci, solat, zakat dan lain-lain lagi. Dan dalam masa yang sama, tidak terdapat hadis-hadis yang mauquf di dalamnya kecuali sedikit. Zaman ini terdapat pelbagai edisi penerbitan kitab Sunan Ibn Majah yang dapat kita temui. Terdapat juga edisi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan juga ke dalam pelbagai bahasa yang lain. Dan malah ada juga yang telah diterbitkan ke dalam tulisan Jawi. Akan tetapi disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, pengkaji menghadapi masalah untuk mendapatkan naskah-naskah yang lain, dan kecuali satu saja naskah yang pengkaji dapat, iaitu naskah daripada kitab Sunan Ibn Majah
terbitan Darul Fikir yang ditahqiq oleh Syekh Fuad Abdul Baqi. Ini kitabnya. Kitab terbitan Darul Fikir menjadi kitab utama yang dikaji oleh pengkaji. Kitab ini merupakan hasil daripada tahqiqan Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi dan berukuran 20 cm lebar dan 28.6 cm panjang. Okey, kita pergi kepada biodata pengarang kitab. Okey, nama sebenar Imam Ibn Majah ialah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi' Al-Qazwini. Ibn Majah dinisbahkan kepada ayahnya yang bernama Yazid, iaitu Majah Maula Rabi'at, yang juga dikenali sebagai Majah Maula Rabi'at. Beliau telah dilahirkan pada tahun 207 Hijrah bersamaan 824 Masihi di Qazwin, Iraq. Beliau mula mempelajari ilmu pada umur 15 tahun dengan Syekh Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Dengan semangat yang berkobar-kobar untuk menuntut ilmu, beliau telah menziarahi beberapa buah daerah dan negeri untuk berguru dengan alim ulama. Sepanjang penggembaraan beliau dalam menuntut ilmu hadis, Imam Ibn Majah telah berjumpa dan berguru dengan ramai ulama tempatan yang terkenal dengan kehebatannya. Hal ini menyebabkan Ibn Majah dapat menghimpun dan menulis puluhan, bahkan ratusan hadis dari sumber-sumber yang dipercayai kesahihannya. Antara guru beliau ialah Ali bin Muhammad At-Tanafusi yang telah disebutkan tadi, Jabbarah bin Al-Mughallas, Abu Mus'ab Az-Zuhri, Ibrahim bin Munzir Al-Hizami dan lain-lain lagi. Selain itu, beliau juga turut berguru dengan pengikut-pengikut Imam Malik dan Al-Lais, sehingga beliau menjadi salah seorang imam terkemuka dalam bidang ilmu Nabawi pada masa itu. Sebagai tokoh ilmu, Imam Ibn Majah tidak kekok untuk menyebarkan ilmu kepada orang lain, dan yang menyebabkan telah lahirnya ramai anak murid yang belajar daripada beliau. Yang di antaranya ialah Muhammad bin Isa Al-Abhari, Abu Hasan Al-Qattan, Sulaiman bin Yazid Al-Qazwini, Ibnu Sibawayh dan ramai lagi. Seterusnya, Imam Ibn Majah juga terkenal sebagai seorang jujur, berakhlak mulia dan alim. Selain itu, beliau juga seorang yang mempunyai pengetahuan yang luas dan banyak menghafal hadis. Beliau merupakan seorang tokoh yang terkenal dalam bidang hadis dan hebat dalam bidang hafalan serta ketekunan beliau dalam meriwayatkan hadis. Sebagaimana kata-kata Abu Ya'la Al-Khalili Al-Qazwini, beliau merupakan seorang yang sangat thiqah, dipercayai, disepakati terhadap riwayatnya dan amat diperlukan, serta seorang yang kuat hafalannya. Beliau telah wafat pada bulan Ramadan tahun 275 Hijrah bersamaan 887 Masihi di tanah kelahirannya, iaitu di Qazwin, ketika berusia 64 tahun. Sekian daripada saya serahkan kepada sahabat saya Ikram. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikram bin Muhammad Ishaq, bernomor metrik A163364. Saya akan meneruskan pembentangan kitab Sunan Ibn Majah, iaitu pada isi kandungan kitab ini. Secara umum, kitab Sunan Ibn Majah terbagi kepada beberapa bahagian, dan dalam setiap bahagian dibahagi dengan beberapa bahagian lagi. Imam Zahabi berpendapat bahawa Sunan Ibn Majah mempunyai 4,000 hadis yang terbahagi kepada 32 bahagian dan 1,500 bab. Perkara ini turut dinyatakan oleh Abu Al-Hasan Al-Qattan. Syekh Fuad Abdul Baqi berpendapat jumlah hadis yang terdapat dalam kitab Sunan Ibn Majah sebanyak 4,341 hadis yang terbahagi kepada 37 bahagian dan 1,515 bab. Ini adalah pendapat yang mutakhir tentang jumlah dan pemberian hadis di dalam kitab Sunan Ibn Majah. Walaupun pendapat ini berbeza dengan pendapat dua ahli hadis yang lain, tapi ianya tidak menjadi masalah kerana mereka menggunakan metod yang berbeza dalam perkara ini. Kitab Sunan Ibn Majah mempunyai banyak tema. Setiap tema disebut dengan istilah kitab, iaitu bab. Seterusnya mengenai metodologi penulisan hadis. Dalam mengarang kitab ini, beliau terlebih dahulu memulakan dengan mengumpul hadis-hadis dan menyusunnya menurut kitab atau bab-bab yang berkenaan dengan masalah fiqh.
Hal ini seiring dengan metodologi para muhadisin yang lain. Setelah menyusun hadis tersebut, beliau juga tidak terlalu memfokuskan kepada ta'liqul hadis yang terdapat pada kitab-kitab fiqh tersebut. Atau boleh dikatakan beliau hanya mengkritik hadis-hadis yang menurut pendapat beliau adalah penting. Seperti kebanyakan para penulis kitab-kitab fiqh yang lain, di mana setelah menulis hadis, mereka memasukkan pendapat para ulama faqih. Namun dalam hal ini, Ibnu Majah tidak menyebutkan pendapat para ulama-ulama faqih setelah menulis hadis. Sama halnya dengan Imam Muslim. Seterusnya adalah kitab ini memiliki keistimewaan, iaitu dapat dilihat bahawa kitab ini memiliki susunan yang baik dan tidak ada pengulangan hadis yang serupa kecuali dianggap penting oleh beliau. Seterusnya tentang analisis kitab. Imam Ibnu Majah dikurniakan oleh Allah SWT akal dan kecerdasan yang tinggi sehingga mampu menghafal ribuan hadis, dan berkat usahanya maka terhasillah sebuah kitab hadis yang masyhur sehingga sekarang dan dijadikan rujukan setiap umat Islam. Menurut Imam Ibn Hajar di dalam kitabnya Tahzib At-Tahzib menjelaskan bahawa Sunan Ibnu Majah adalah sebuah kitab hadis yang lengkap dan mengandungi banyak bab. Namun begitu, terdapat beberapa hadis yang dhaif. Ini menyebabkan seorang tokoh hadis yang bernama As-Sarra berkata, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebahagian kecilnya adalah dhaif. Selain itu, menurut Al-Hafiz Al-Muzi berpendapat bahawa kebanyakan pendapat gharib yang terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah adalah dhaif. Secara kesimpulannya, Imam Ibnu Majah adalah seorang ahli hadis yang terkemuka dan mempunyai kepribadian yang istimewa, ilmunya yang luas, kesabarannya yang berterusan, serta usahanya yang gigih dalam menghasilkan karya-karyanya. Kesungguhan dan ketekunan beliau menceburkan diri dalam ilmu hadis untuk mengolah kitabullah melalui hadis Rasulullah SAW, serta mengkaji dan mencatat sunnah Rasulullah SAW untuk rujukan generasi terkemudian. Peninggalan Ibnu Majah telah menyebabkan keadaan dan suasana pada ketika itu menjadi keruh dan kesedihan yang menyelubungi keseluruhannya, sehingga Muhammad Ibnu Al-Aswad Al-Qazwani, iaitu seorang penyair terkenal pada masa itu, telah menunjukkan kesedihannya melalui bait syairnya. Sesungguhnya kehilangan Ibnu Majah telah melemahkan kemahkotaan ilmu dan menggoncangkan segala-galanya. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.